Hadis yang seterusnya daripada seorang sahabat yang bernama Ya'la ibn Murrah, daripada ayahnya. Ya'la bin Murrah ni, ayah dia Murrah, sahabat Nabi SAW. Kata Sayyiduna Murrah, aku bermusafir dengan Rasulullah SAW. Lalu aku melihat satu perkara yang ajaib. Waktu kami singgah di satu tempat, Nabi memanggil aku, iaitu Murrah tadi. Sahabat kita tak kenal ni, sahabat ni. Sahabat yang tidak terkenal. Nabi panggil, Nabi kata pergi kepada dua pokok itu, dua pokok syajaratain. Pergi kepada dua pokok itu, faqul, bagi tahu kepada pokok itu. Tuan-tuan tengok mukjizat Nabi. Masya Allah. Ada 1000 kisah. Malam ni saya sebut 5, 6. Dia ada 1000 kisah. Nabi panggil sahabat ni, Nabi kata pergi kepada dua pokok tu, 1, 2. Bukan Nabi suruh pilih pokok. Nabi kata pergi kat dua pokok tu, faqul, bagi tahu, inna Rasulullah, bagi tahu kat dua pokok tu, sesungguhnya Rasulullah yaqulu lakuma an tajtami'a. Nabi suruh duduk rapat. Nabi suruh duduk rapat. Contohnya ni pokok dan ni pokok batang tiang yang besar ni. Nabi panggil sahabat ni, Nabi kata nampak tak dua pokok tu? Sahabat tu kata nampak. Pi bagi tahu kat dua pokok ni, Rasulullah suruh duduk rapat. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi suruh pi cakap kat pokok. Mesti kita akan tengok Nabi atas bawah. Kalau suruh semayang, okey. Suruh sedekah, boleh. Suruh baca Quran, senang, insya-Allah. Pi cakap kat pokok. Tapi sahabat tak bantah, taatnya sahabat, walaupun itu kali pertama sahabat melakukan perkara pelik itu. Kali pertama. Ada dua pengajaran. Yang pertama, saya dan kita semua tengok ketaatan para sahabat kepada arahan Rasulullah. Bila Nabi panggil, Nabi kata qul, bagi tahu kat dua pokok itu, Rasulullah suruh kamu duduk rapat-rapat. Dan dalam hadis ini, sahabat ni tak kata ke Nabi, wahai Rasulullah, itu pokok. Tak sebut. Taat sahabat ni, walaupun Nabi bagi tahu benda tak masuk akal, walaupun Nabi arahkan benda tak masuk akal, sahabat ni pergi kat pokok tersebut, dia kata inna Rasulullah, Nabi arahkan kamu dengan kamu duduk rapat. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Fantaza'at kullu wahidatin minhuma min asliha. Tiap-tiap pokok tu tercabut akarnya daripada bawah. Setiap batang pokok yang Nabi arah secara spesifik itu, pokok A dengan pokok B tadi ni, dua-dua tadi merekah akar daripada bawah naik atas. Famarrat kullu wahidatin ila sahibatiha faltaqaya jami'an. Dua-dua mendekat di antara satu sama lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu riwayat Imam Hakim wa wafaqa adh-Dhahabi wa sahhahahu al-Arnaut. Sahih juga. Dia ada 1000 hadis. Saya baca kat tuan-tuan 5 aja. Untuk tuan-tuan faham kenapa mereka merindui Rasulullah. Untuk tuan-tuan faham seluruh alam ini kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya selepas dua-dua pokok itu datang, Nabi arah suruh duduk dekat, Nabi pergi di belakang pokok tu dan Nabi qada hajat. Sebab kawasan itu kawasan yang luas, padang pasir, tak ada orang.
kawasan padang pasir yang luas tapi tak ada orang. Pun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemalu. Nabi seorang yang pemalu, Nabi jaga aurat dia, Nabi jaga adab dia, Nabi jaga kehormatan dia. Kata para sahabat, kami tak pernah tengok Nabi sengaja pecat baju dia dan berjalan tanpa baju di hadapan kami. Tak pernah tengok. Sehingga kata Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah sendiri bagi tahu, aku tak pernah melihat aurat Rasulullah. Sebahagian suami tidur pun telanjang, punya tak malu. Cuba mangkit tengok. Hak tidur tak pakai apa. Punya tak malu. Ada. Rupanya ada masalah jiwa. Saya tanya kan orang, saya tengok memang ada suami yang tidur telanjang ni. Rupanya yang tu yang ada masalah jiwa. Dia tak gila, dia baru nak start nasi. Hati-hati yang tidur. Malu Rasulullah. Kita mengaji sirah, belajar sirah, tengok pemalu Nabi. Pemalu Nabi, sangat pemalu. Rasulullah sangat pemalu. Ada satu tajuk, babun haya'u Rasulillah. Satu bab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi, bawah tu semua hadis yang menceritakan betapa malunya Rasulullah. Satu orang yang pemalu. Sebab tu bila Nabi nak qada hajat tengah padang pasir, nak malu kat siapa? Kita pi tandas awam pun kencing berdiri. Hak kanan boleh tengok hak kiri boleh tengok hak kanan dia. Saya travel puluh-puluh negara dan saya travel banyak tempat di Malaysia pun. Dalam Malaysia ni, bila masuk tandas, ada tandas berdiri, ada tandas duduk dalam. Ada hak Melayu ni tak segan. Nak masuk tandas tak sah, Assalamualaikum Ustaz. Masuk tandas tu dia pancut. Pancut, saya pun masuk. Yang ni hak tadi bagi salam. Saya tengok. Tak tengok bawah lah. Bukan tengok bawah. Saya perhati muka, saya kata, ni mazhab apa? Tak sah masuk tandas bagi salam. Betul, ini bukan contoh. Dia bagi salam, tak sah masuk tandas. Ustaz, dia masuk, dia tahu saya pun nak pergi tandas. Ni dia buka zip. Tak malu manusia hari ni. Kerana yang akan membuatkan orang itu malu dengan maruah dia adalah iman. Adalah iman. Maka manusia yang paling beriman di atas alam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak qada hajat tengah padang pasir, sahabat ada 2 orang je. Dengan mukjizat yang ada pada Nabi. Nabi suruh bagi tahu kat pokok tu, duduk sat dekat-dekat supaya boleh lindung Nabi. Bila 2 pokok besar duduk lindung Nabi, Nabi pun qada hajat. Sahabat pergi tengok, sahabat tak nampak kesan qada hajat itu kerana telah pun disimpan oleh bumi. Ni Rasulullah. Kemudian Nabi bagi tahu kat sahabat tadi, intaliq faqul lahumā lita'ud kullu wahidatin ila makaniha. Sekali lagi mukjizat Nabi. Nabi kata, pi bagi tahu kat 2 pokok tadi, lita'ud kullu wahidatin ila makanihima. Pi bagi tahu kat 2 pokok tadi, Nabi suruh kembali ke tempat asal kamu. Tadi berjalanlah mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Tadi berjalanlah daripada sini duduk dekat mukjizat. Kata sahabat ni, Nabi panggil aku lagi. Nabi kata, pi bagi tahu duduk tempat balik yang tadi. Dia pun pi bagi tahu kat pokok ni, Rasulullah kata kembali ke tempat kamu. Kata sahabat ni, aku melihat kedua-dua pohon itu bergerak kembali ke tempat asal mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi seluruh alam ni di bawah genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seluruh alam ini boleh mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Saya sebut kepada tuan-tuan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati dan menurut arahan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam ini. Sekuat mana kamu melakukan dan menuruti arahan Allah, maka sebanyak itulah Allah akan memudahkan seluruh makhluk untuk menuruti arahan kamu. Sebab tu kekasih-kekasih Allah, dia tak heran dengan makhluk. Dia tak pernah tunggu makhluk untuk datang dan pergi untuk membuatkan dia gembira dan sedih. Dia tak pernah tunggu makhluk untuk membuatkan dia kaya ataupun miskin. Dia tak pernah tunggu makhluk untuk buat keputusan memasyhurkan dia ataupun tidak memasyhurkan dia. Tak pernah tunggu. Kerana dia berurusan dengan Tuhan makhluk. Apabila yang paling taat kepada Allah di atas muka bumi ini, yang paling disayangi oleh Allah di atas muka bumi ini ialah Rasulullah, maka makhluk mengikut arahan dia. Kerana setiap makhluk itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.